Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT versus Selangor, yang mana JDT menang 2-0 hasil jaringan daripada Heberty dan juga dari Bekson melalui sepakan penalti. Pada perlawanan ni, kalau kita lihat, Selangor cuba bermain dengan defend dan juga counter. Tetapi dalam permasalahan counter attack, memang boleh dikatakan Selangor ada masalah yang sangat banyak daripada segi transition. Dan kalau kita lihat daripada segi defend, Selangor tak ada masalah dalam pembentukan back five. Mereka bermain dengan baik, mereka berjaya untuk bertahan dengan baik. Tetapi simple mistake apabila bola terbiah daripada Safwan berjaya disudahkan oleh Heberty. Daripada situlah detik permulaan pasukan Selangor, mereka dah kehilangan 3 mata lah. Jadi untuk JDT pada perlawanan ni, nak kata mereka struggle, a bit struggle, dan mereka agak sukar untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan Selangor yang agak efektif pada perlawanan ni. Tetapi overall mereka berjaya untuk cari peluang dan juga memanfaatkan kesilapan kecil daripada pihak lawan untuk mereka memenangi perlawanan. So that is a different thing lah between two team, antara kedua-dua pasukan. Satu pasukan berjaya untuk memanfaatkan kesilapan lawan yang kecil untuk membawa pulang 3 mata, dan satu pasukan lagi membuat mistake yang kecil menyebabkan pasukan lawan menang 3 mata. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni, saya akan mulakan dengan pasukan JDT lah. Untuk pasukan JDT, apa yang boleh kita katakan pada perlawanan ni, mereka mengalami sedikit kesukaran dalam melakukan penetration dan juga untuk melepasi bahagian defense department pasukan Selangor yang diketuai oleh Yazan Al-Arab bergandingan dengan Safwan Baharudin dan juga Syarul Nazim, yang mana boleh dikatakan Yazan dan juga Safwan bertindak dengan sangat cemerlang dalam melakukan man-to-man marking, dalam memenangi area duel, dalam membaca game dan juga untuk blocking percubaan berbahaya daripada pemain-pemain JDT dari luar ataupun dalam kotak penalti. Jadi untuk game ni memang kita nampak yang JDT struggle, namun ada positif side dia yang ditunjukkan oleh pasukan JDT pada perlawanan ni. Antara perkara yang positif yang kita boleh lihat untuk pasukan JDT pada perlawanan ni adalah di second half, yang mana kalau kita lihat untuk second half, pertukaran yang dilakukan oleh pasukan JDT adalah pertukaran yang memberi impak yang positif kepada bahagian attacking department pasukan JDT untuk lebih banyak menggerakkan serangan. Contohnya pertukaran siapa? Iaitu mereka membawa masuk Afiq Fazail, yang mana kemasukan Afiq Fazail di bahagian tengah adalah lebih efektif untuk bergandingan dengan Hong Wan dalam membentuk bahagian tengah yang lebih solid daripada segi gerakan dan juga daripada segi bertahan. Dan kemasukan Afiq lah yang diguna pakai untuk jadi lebih efektif dalam serangan fasa pasukan JDT pada perlawanan semalam. Jadi boleh dikatakan taktikal ataupun pertukaran yang dilakukan oleh Solari telah memberikan satu impak yang positif. Dan kalau kita lihat juga pertukaran daripada Kobe Ong dengan membawa masuk Oscar Aribas di bahagian kiri juga memberi satu perkara yang lebih positif kepada bahagian kiri pasukan JDT lah. Dan kita boleh nampak yang Oscar Aribas dia ada energi yang lebih bagus dan juga beberapa kali untuk exploit bahagian kanan pasukan Selangor dengan melepasi Quinton Cheng dan melepaskan hantaran-hantaran yang berkualiti ke dalam D-box. Tetapi di bahagian D-box pula, pemain pertahanan Selangor banyak memenangi area duel. Ya, jadi untuk benda tu dia lebih efektif kepada Selangor lah. Tetapi in term of pertukaran yang dilakukan, memang perkara itu membolehkan JDT untuk beraksi dengan lebih solid di second half. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, untuk JDT pada perlawanan ni, mereka boleh dikatakan tidak terlalu banyak pergerakan untuk melakukan penetration masuk ke dalam D-box, sebab pasukan Selangor dah bermain dengan compact, bermain dengan back five. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan JDT adalah mereka cuba untuk mencari ruang dan juga untuk mencari mistake daripada pemain-pemain Selangor untuk mereka exploit dan juga mereka masuk ke dalam D-box. Tetapi mereka gagal dan gagal. Apa yang dilakukan oleh JDT akhirnya adalah mereka cuba untuk melakukan percubaan daripada jarak jauh lah. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan JDT, banyak mereka ada ruang untuk shoot dari luar kotak penalti, mereka akan shoot. Contohnya macam Hong Wan game ni boleh dikatakan
ini adalah game yang paling banyak Hong Wan shoot dalam satu game. Sebab apa? Sebab dalam game-game before this memang Hong Wan jarang shoot lah. Dan kali terakhir Hong Wan shoot adalah gol yang dijaringkan oleh beliau ketika menentang KL City hari itulah. Dan untuk dalam game ni saja Hong Wan boleh dikatakan lebih daripada 2 shoot ke arah gawang Selangor, tetapi tidaklah on target seperti mana dia lakukan pada perlawanan final tempoh hari. Jadi itulah yang cuba dilakukan oleh JDT untuk mereka masuk dan juga masuk ke jalan D-box pasukan Selangor. Dan dalam pada masa yang sama, apa yang dilakukan oleh pasukan JDT, mereka tidak bermain seperti biasa daripada segi set piece, daripada segi setup 1-2 passing dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh JDT pada perlawanan ni, mereka lebih kepada kebanyakannya long ball ataupun banyak hantaran jauh direct terus masuk ke dalam D-box daripada kawasan flank terutamanya. Kalau kita tengok di first half pun, Koh Beng Ong dan juga Arif Aiman lebih banyak diguna pakai daripada bahagian kanan dan juga kiri. Daripada segi transisi, mereka adalah lebih untuk supplying the ball ke dalam D-box untuk mencari pemain-pemain JDT yang berada dalam kotak penalti, berbanding mereka set up dengan pergerakan 1-2 untuk mereka masuk ke dalam D-box pasukan Selangor. Sebab apa? Sebab mereka tahu Selangor dah compact, Selangor dah bermain dengan corak bertahan yang baik. Jadi mereka tak ada ruang untuk masuk. Jadi apa yang mereka boleh lakukan adalah supply bola ke dalam D-box dengan begitu banyak lah. Dan kita boleh nampak Koh Beng Ong beberapa kali cross, tetapi error duel masih lagi dimenangi oleh pasukan Selangor. So pasukan Selangor untuk game ni memang nampak ready in term of defending. Memang kita boleh kata obviously lah. So kalau JDT main short passes pun mereka boleh counter. Kalau JDT main long ball pun mereka boleh counter. Jadi benda itulah yang cuba dilakukan oleh JDT pada first half dan juga second half. Dan akhirnya apabila JDT masuk second half, mereka cuba lagi dengan pertukaran player yang macam saya cakap waktu point yang pertama tadi. Mereka banyak untuk bermain crossing dan juga hantaran jauh long ball ke belakang pertahanan pasukan Selangor. Akhirnya mereka berjaya untuk mendapatkan satu mistake kecil. Sebab apa? Sebab mereka melakukan hantaran yang masuk ke dalam D-box dan Safwan Baharudin yang tidak sedar dia cuba nak clear, bola tu terkena kaki terkena Safwan, lepas tu terkena pantulan kepada Heberty untuk skor the goal pertama. Jadi itu adalah mistake yang dalam perlawanan tu, dia adalah mistake yang memang orang kata apa, kalau daripada segi overall game memang mistake yang unlucky lah, memang tidak bernasib baik lah. Sebab apa? Sebab goal tu memang boleh dikatakan out of nowhere, tiba-tiba proof goal kan. Tiba-tiba JDT cross, sebelum ni Selangor dah berjaya menang error duel dan sebagainya. Tiba-tiba Heberty bola terkena Safwan, Heberty nampak kena kaki Heberty, masuk gol. So there is a goal yang memang out of nowhere, memang tak dijangka. So tak boleh nak kata apalah gol tersebut Dan kesilapan yang dilakukan oleh Selangor lagi di second half, minit akhir perlawanan, hantaran jauh dilakukan kepada backsen nampak bola harus cycle tackle So memang lawan JDT ni kalau main dalam kotak penalti, jangan duk tackle lah, bahaya. Tambah-tambah clear tackle macam tu depan mata pengadil, memang obviously akan diberikan penalti lah. So memang orang kata apa, JDT untuk game ni memang mereka memanfaatkan kesilapan lawan untuk mereka mencari gol, dan mereka berjaya untuk execute peluang yang mereka ada dan mereka menang 2-0. Jadi benda tu positif lah. Tapi daripada segi overall gameplay, kita boleh nampak yang JDT sebenarnya struggle. Contohnya macam kita nampak Feroz Baharudin kalau dia main dengan Jody Ahmad, lebih kepada bahagian sentral ataupun lebih kepada pembinaan pembentukan build-up di bahagian bawah, Feroz akan efektif daripada segi defending kalau dia main lebih narrow dengan berdekatan dengan D-box. Tetapi kalau dia main lebih kepada bahagian wide area ataupun lebih kepada bahagian untuk cover sisi padang, kita boleh nampak lah banyak counter attack yang dibagikan kepada bola kepada Aaron ataupun kepada siapa di bahagian kanan Selangor ataupun bahagian kiri JDT. Kita boleh nampak yang Feroz banyak kali orang kata apa, terekspos, terdedah, dan dia banyak buat mistake yang boleh dikatakan memberi fall kepada Selangor, dan Selangor dapat free kick, dan free kick yang Selangor buat tu agak efektif lah. So benda tu memang kita boleh katakan Feroz untuk game ni nampak dia Feroz dan juga Jody Ahmad untuk game ni mereka tak beberapa efisien daripada segi fasa build up, sebab fasa build up mereka agak terganggu disebabkan low block yang dilakukan oleh pasukan Selangor. So mereka tak boleh nak bermain dengan long ball yang mana long ball mereka untuk melakukan penetration ke arah pertahanan pasukan Selangor lah. So memang nampak
kurang efektif. Dan bahagian tengah pun kita boleh nampak gandingan Leandro dan juga Muniz tidak terlalu ada chemistry dan juga blend in yang bagus daripada segi pergerakan mereka. So kita boleh nampak lah yang Leandro apabila JDT kehilangan Leandro, memang bahagian tengah pasukan JDT terus tak beberapa nak function sangat. Dan untuk game ni juga Backson kita boleh nampak yang dia tak beberapa nak hidup sangat. Sebab apa? Sebab memang dikawal rapi dan man to man marking. So benda tu kita boleh nampak lah pergerakan daripada Backson pun agak kurang. Untuk Arif Aiman, untuk game ni dalam 15 minit pertama dia berjaya untuk exploit Fazli Mazlan. Sebab Fazli Mazlan agak sloppy lah waktu first half. Tapi dalam game mula untuk dari masa ke semasa, selepas 15 minit tu Arif Aiman pun menghadapi kesukaran sebab sebab Selangor dah bermain dengan back 5 dan Arif Aiman kurang dapat support daripada Matt Davis dan daripada bahagian tengah sama ada daripada Leandro ataupun Muniz. Dan Backson pun untuk game ni dia tak banyak drop, lebih deeper. Jadi benda tu yang agak agak merugikan untuk pasukan JDT. Tetapi apabila masuk Heberty, kita boleh nampak yang JDT meningkatkan game yang lebih bagus. Mungkin disebabkan semangat aura Heberty itu sebagai top scorer Liga Thai. Masuk dia memang dia rajin, work rate dia tinggi, corner dia ambil, dia berada dalam setiap sudut padang. So kemasukan Heberty jadi lebih efektif di bahagian serangan untuk bergerak dengan lebih mobile lah. So benda tu bagus lah untuk JDT. Tapi overall bagi saya, JDT semalam memang mereka exploit dengan menang sebabkan kesilapan daripada pihak lawan. Sebab tu lah. So mereka memang tim yang tak boleh pihak lawan buat mistake, mesti mereka akan punish lah. Macam tu lah untuk JDT. Jadi itu untuk JDT. Untuk Selangor, apa yang cuba dilakukan oleh Tan Chee Ho kepada pasukan Selangor pada perlawanan semalam adalah lebih kepada mereka bermain dengan corak yang bertahan. Mereka bermain dengan back 5 selepas Richmond Bokai terpaksa dikeluarkan akibat daripada kecederaan, membawa masuk Quentin Cheng. Mereka terus pembentukan back 5 di bahagian pasukan pertahanan mereka. Untuk back 5 mereka gandingan Syahrul Nazim, Fazli Mazlan, Yazan Al-Araq, Safwan Baharudin, Quentin Cheng. Mereka bermain dengan sangat baik. Mereka banyak intercept, reading game yang bagus, air duel mereka menang semua kecuali so benda tu positively mereka bagus. Mereka block the crucial part, banyak percubaan daripada pemain JDT luar kotak penalty mereka berjaya block dan sebagainya. So mereka punya defend dah bagus, serius mereka punya defend dah bagus. Tapi disebabkan kesilapan kecil mereka dihukum. Jadi benda tu agak kesian juga kat defense Selangor. Tapi nak buat macam mana? Itulah bola sepak kan. Apabila anda buat mistake, anda akan menerima hukuman. So untuk defense Selangor semalam saya boleh bagi pujian. Yazan bermain dengan baik. Selepas beberapa game dia boleh dikatakan dia tak perform dalam game besar, tapi dalam game ni dia bermain dengan baik. Safwan Baharudin sejak dia masuk Selangor dia menunjukkan satu performance yang bagus di bahagian pertahanan. So benda tu penting. Dia siap skor 1 tapi gol tu offside. So dia ni bagus lah daripada segi duel dan bergandingan dengan Syahrul Nazim memang efektif lah untuk pasukan Selangor. Cumanya apa kekurangan pasukan Selangor yang paling ketara? Pasukan Selangor apa yang kekurangan dia adalah daripada segi transisi counter attack. Sebab apa? Sebab apabila mereka dah berjaya menang bola di kawasan mereka sendiri, mereka cuba untuk melancarkan serangan counter attack dengan long ball terus direct kepada Aaron. Tetapi apa yang boleh kita faham, Aaron tak ada pace. So apabila dia dikawal dengan Feroz buat foul, Aaron dah hilang bola. Kalau dikawal oleh Jody Ahmad, memang Jody Ahmad menang bola. So Aaron dia tak ada support yang banyak, dia isolated berkesorangan di hadapan. So benda tu memang positively kita boleh katakan Aaron tak ada support, Aaron isolated, tak boleh nak buat banyak sebab dia tak ada pace, dia tak ada kelajuan, dia tak ada kelincahan, sebab dia lebih kepada technical shoot jarak luar saja. Kalau dia tak ada ruang, dia tak boleh nak buat apa. So memang Aaron terdiam terkakulah di hadapan. Untuk Mukairi Ajmal is one of the best prospect yang boleh saya katakan ada untuk Selangor counter attack semalam selepas mereka kehilangan Faisal Halim. Tetapi apa yang boleh dilakukan oleh Mukairi Ajmal tidak terlalu banyak sebab dia dijaga dengan rapi oleh Matt Davis. Matt Davis pun tak naik banyak game ni sebab dia berjaya untuk utilize ataupun berjaya untuk stablekan untuk kawal track back Mukairi daripada melakukan counter attack. So apabila Mukairi nak counter, Matt Davis akan follow up rapat. So memang Mukairi
dijaga dengan rapat oleh Matt Davis. Dia tak naik tinggi, dia stay deeper dan sebagainya. So benda tu yang menyebabkan Selangor tak boleh counter attack. Dan yang paling penting adalah di bahagian tengah, memang Selangor loose terus bahagian tengah. Bahagian tengah Selangor tak ada orang tak boleh nak menggerakkan serangan dalam fasa build up, dalam fasa transisi daripada bertahan ke menyerang, tak ada orang. Tapi yang bagusnya bila masuk Alex di second half. Kemasukan Alex di second half, dia telah membuktikan satu yang positif, yang mana membawa masuk Alex is a good thing untuk Selangor. Sebab apa? Sebab Alex berjaya untuk kontrol bahagian tengah. Dia memang minded punya attacking dan juga defending. Dia berjaya buat dirty work dan sebagainya. So benda tu positif, tapi tak boleh nak buat banyak lah. Sebab apa? Sebab Selangor tak ada orang support yang lebih banyak di bahagian tengah dan juga bahagian winger untuk mereka menggerakkan serangan lebih move forward ke hadapan. Dan disebabkan itulah kita boleh katakan yang Selangor semalam tak ada shoot langsung dan tak ada shoot on target. Dah tak ada shoot, tak ada percubaan. Macam mana nak ada shot on target kan? So apa nak benda ni berkaitan dengan transisi lah. So daripada counter attack, mereka lambat untuk memberi support ke bahagian hadapan. Jadi situasi counter press oleh JDT yang lebih baik, JDT yang lebih banyak player di bahagian belakang. So mereka berjaya dapatkan balik lah dalam situasi. Contoh mungkin dia dapat bola akan ada 3 player JDT, dan dapat bola ada 2 player JDT di bahagian belakang. So macam mana JDT nak counter attack, macam mana Selangor nak counter attack kalau tak ada support yang banyak pada bahagian midfield. Dan bahagian midfield pun bila counter attack, penggunaan daripada Nur, lepas tu Ali Faikal dan sebagainya, bila melakukan passing banyak hilang bola. So banyak hantaran-hantaran berjaya untuk di-intercept oleh pemain JDT. Jadi obviously lah memang JDT punya control game lebih better, Selangor punya transisi tak bagus ataupun tak menjadi dalam game ni. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.